Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini Ustazah akan ajar tajuk Perkenankan Doaku. Baik, kamu boleh buka buku teks muka surat 127. Baik, maksud doa ialah perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah. Ya, murid-murid, doa bermaksud perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah. Baik, tata cara berdoa. Bagaimana cara kita berdoa? Baik, pertama, tata cara berdoa. Apabila kita berdoa, kita mesti mempunyai niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebelum berdoa, kita mestilah berwuduk terlebih dahulu. Ingat ya murid-murid, adab berdoa, sebelum berdoa mesti berwuduk terlebih dahulu. Okey, seterusnya, apabila kita nak berdoa, kita mestilah duduk menghadap ke arah kiblat, iaitu ke arah kita menunaikan solat. Okey, menghadap ke arah kiblat. Seterusnya, kita hendaklah menadah tangan ketika berdoa. Okey, mesti menadah tangan ketika berdoa. Seterusnya, apabila berdoa, kita mestilah menumpukan perhatian kepada doa yang kita pohon. Okey? Jangan sesekali semasa berdoa kita bermain-main, bercakap-cakap, ketawa, berjalan ke sana ke sini ketika berdoa. Semasa berdoa, kita mestilah menumpukan perhatian kepada doa yang kita pohon. Cara berdoa seterusnya ialah hendaklah kita memulakan dengan memuji Allah. Seperti contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey, macam tu. Memulakan dengan memuji Allah. Seterusnya, kita hendaklah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kita memuji Allah, seperti yang Ustazah beritahu, tata cara adab berdoa sebentar tadi, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, mesti berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, kita hendaklah merendahkan suara ketika berdoa. Jangan kita meninggikan suara atau berdoa secara kuat. Tak boleh. Kita mesti merendahkan suara. Contohnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa kedua ibu bapaku. Okey, macam tu. Merendahkan suara ketika berdoa. Kemudian, kita mestilah berdoa dengan penuh keyakinan. Yakin bahawa hanya Allah sahaja yang boleh memperkenankan doa kita. Hanya kepada Allah tempat kita memohon doa. Tata cara berdoa seterusnya ialah doa dibaca dengan tenang dan tertib. Tidak boleh dibaca dengan gopoh-gapah atau tidak tertib. Tertib ni maksudnya apa? Tersusun. Okay, satu-satu apa yang kita hajatkan. Contohnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa kedua ibu bapaku. Okey, satu-satu doa yang kita pohon dan hendaklah dibaca dengan tenang. Akhirnya, tata cara berdoa termasuklah juga kita mengucapkan amin selepas berdoa. Sama ada kita berdoa secara sendirian atau berjemaah. Selepas berdoa, kita sebut amin ya rabbal alamin. Semoga Allah perkenankan doa kita. Baik, kepentingan mengamalkan adab berdoa. Yang pertama, supaya Allah memperkenankan permintaan. Okey,
Allah akan menerima doa daripada hamba-Nya. Yang kedua, memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Baik, kita dituntut menjaga kebersihan diri ketika berdoa. Okey. Seterusnya, kepentingan mengamalkan adab berdoa boleh membentuk sikap berusaha dengan bersungguh-sungguh. Di samping berdoa, kita harus berusaha dan tidak lalai serta leka. Okey. Dah habis penerangan Ustazah tentang adab berdoa. Okey, ini latihan yang perlu kamu buat. Jawab soalan dalam buku aktiviti muka surat 128 dan muka surat 129. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 128, 129 dan 130. Jangan lupa turn in latihan dalam Google Classroom. Serta masukkan kehadiran dalam link kehadiran yang Ustazah sediakan. Okey. Baik, ini soalannya. Okey, soalannya yang pertama, doa bermaksud perbuatan hamba memohon. Okey, tempat kosong. Apa tempat kosong tu? Okey, sesuatu kepada Allah. Okey. Baik, dalil. Okey, yang kedua, dalil nakli tentang adab berdoa. Iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Okey? Itu kataannya ud'uni. Okey, bermaksud Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Okey. Seterusnya, muka surat seterusnya iaitu dia suruh kamu tulis perkataan beradab atau tidak beradab pada kenyataan yang diberikan. Okey. Yang pertama, dia dah bagi contoh tu. Okey, dah ada jawapannya. Okey, yang kedua. Okey, Najwa berbual-bual ketika berdoa. Beradab atau tidak beradab? Tidak beradab. Sebab mana boleh kita berbual semasa berdoa. Okey. Jawapannya apa? Tidak beradab. Okey. Yang kedua, Amani berdoa dengan suara nyaring. Bolehkah kita berdoa dengan suara nyaring? Bagus. Tidak boleh. Pandai pun anak murid Ustazah. Maka Amani ni tidak beradab ketika berdoa. Seterusnya, Din berjalan-jalan semasa berdoa. Beradab atau tidak beradab? Okey, tidak beradab. Seterusnya, semasa berdoa, Iman bermain telefon. Bolehkah semasa berdoa kita bermain telefon? Bagus. Murid-murid Ustazah dah pandai. Tidak boleh. Maka jawapannya tidak beradab. Kemudian seterusnya, Anis ketawa ketika berdoa. Tidak boleh ketawa ya. Maka cara Anis berdoa adalah tidak beradab. Dan yang last sekali, Najwa merendahkan suara ketika berdoa. Okey. Beradab atau tidak cara Najwa berdoa? Okey, beradab. Maka jawapan yang last sekali adalah beradab. Okey. Terima kasih semua murid-murid. Jadi sekian saja penerangan Ustazah hari ini tentang adab berdoa. Okey, sekian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.